Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis yang menghormati yang berhormat Datuk dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan semua jadi rahmati Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam majlis ilmu dalam program yang sangat baik, bertolak-tolak dengan peristiwa ataupun sambutan Isra wal Mi'raj pada hari ini 27 hari 28. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita sentuh tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Ya, saya ucapkan tahniah pada Datuk, terima kasih pada Datuk, terima kasih pada semua yang berusaha untuk program malam ini. Cuma tempat kita ni sempit sangat ni, ya, kita boleh buat kat Padang, ya. Kalau nak buat di masjid pun boleh, tapi pastikan masjid yang luas, ya. Kesian dekat jemaah di belakang, ya, sabar je lah tuan-tuan. Ya, saya nak habis ceramah ni jam 12, jadi yang ada diri tu sabar je lah. Duduk di situ, nak keluar dah tak boleh. Yang ada duduk sila sabar lah, dan gaul pun gaul lah, sabar lah. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillah minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala sebut di dalam surah itu, Allah Ta'ala kata Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba pada waktu malam daripada Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa yang diberkati sekelilingnya untuk ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Tuan-tuan, sangat hebat tentang Isra dan Mi'raj. Ianya adalah mukjizat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tak perlu hairan, kita tak perlu susah hati, sebab benda itu adalah mukjizat. Bila sebut mukjizat, memanglah benda pelik yang berlaku kepada para nabi dan rasul. Dengan kita memang tak berlaku, sebab kita bukan nabi dan rasul. Maka janganlah tuan-tuan petikai pula, ya ke nabi naik ke langit, ya ke roket mana bawa ini. Nabi pakai topeng oksigen apa, tabung oksigen apa, tak payahlah samakan dengan kita. Kita ni orang biasa, Nabi Muhammad orang luar biasa, kekasih Allah. Nabi Muhammad pilihan Allah, utusan Allah. Kalau kita menyamakan dia, leceh lah. Ada benda yang sama dengan kita, ada benda yang tak sama dengan kita. Ada perkara yang dipanggil umum, ada perkara yang dipanggil khususiat. Ada perkara khususiat hanya berlaku pada Nabi, khusus pada Nabi. Seperti apa? Diturunkan Al-Quran, diturunkan kitab. Kita sekarang tak dapat diturunkan Quran. Kalau ada orang ni kala sungai apa, Sungai Baru ni mengaku saya baru dapat kitab daripada Allah, mohon tuan-tuan. Orang Perak kata nampak benar ni punya. Benda itu hanya berlaku dekat Rasul, khususiat. Serupalah Nabi Muhammad kahwin lebih daripada 4 orang, itu khususiat pada Rasulullah. Jangan orang Kuala Tinggi pula pergi nikah 10 pula. Abang nikah berapa dah bini abang ni abang? 6, maksud ni 7 kata dia. Boleh ke abang? Rasulullah lebih daripada 4, kita serupa je dengan Nabi. Lebro mana simple. Ada benda yang untuk Nabi, ada benda bukan untuk kita. Nabi Muhammad kahwin tak payah isi orang.
Nabi Muhammad kahwin tak payah naik qadi. Tuan-tuan jangan buat pula, abang naik qadi tak ada ke? Nabi kahwin pun tak ada naik qadi. Takkan kita nak, kita kan ikut sunnah Nabi. Brother, itu khusus untuk Nabi. Allah yang perintahkan Nabi kahwin, Allah lah jadi saksinya, Allah perintahnya, Allah lah jadi walinya. Bukan boleh samakan kita dengan Rasulullah. Takkan Nabi Muhammad nak beratur rumah, naik qadi, nak isi borang, nak bicok. Naik qadi sama Rasulullah tanya kat Nabi, buat apa Muhammad? Ambil cok nak kahwin. Sekarang siapa yang boleh? Nabi ke naik qadi? Sebab tu Nabi Muhammad kahwin, dia bukannya ada saksi wali macam kita. Allah perintah kahwin, kahwin. Jadi tuan-tuan, begitulah dengan naik ke langit. Bila naik ke langit, itu adalah mukjizat, perkara pelik, perkara luar biasa yang manusia ni tak boleh nak fikir, tuan-tuan. Macam mana naik, perjalanan naik? Maka manusia nak selamat, sami'na wa ata'na. Kami percaya, kami taat. Kami dengar, kami taat. Kami percaya. Itu benda mukjizat berlaku kepada Rasulullah. Isra' dan Mi'raj untuk kita umat biasa, untuk kita umat manusia biasa, apa dia? Untuk kita itu adalah ujian dan cabaran iman kita. Nak percaya atau tidak? Di situ Allah nak tes. Adakah kita orang beriman atau kita orang tidak beriman? Orang yang percaya, confirm. Macam Abu Bakar As-Siddiq. Bila Rasulullah kata, aku daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, naik ke langit, turun balik dalam satu malam, Sayyidina Abu Bakar kata, aku percaya. Aku percaya wahai Rasulullah. Aku cakap lebih dari ini pun aku percaya. Ini iman Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi berapa banyak orang di zaman itu yang telah Islam, bila Nabi cakap dia baru balik daripada langit, tak percaya dia. Tak percaya dia. Ini bohong ni. Ini kaki di sini ni, kata dia. Ini kaki di sini ni, kata dia. Orang ni habis iman dia, tuan-tuan. Jadi kita kena ingat, ini adalah cabaran kepada iman kita. Yang paling mudah bagi Allah, tidak ada apa-apa yang mustahil. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Baik, macam mana Ustaz Nabi Muhammad naik ke langit? Boleh sampai Ustaz? Masya Allah. Langit dengan kita ni tak nampak, tuan-tuan. Langit dengan kita, kalau kita duduk di langit, tak nampak orang di Sungai Baru ni. Tak nampak, kecil gila. Tetapi kalau ada benda yang bawa benda yang kecil ni naik ke atas, sampailah. Tuan-tuan sekarang ni duduk di atas lantai, bukannya nampak bersemut. Ada bawah kaki kita semut, tak nampak pun, kecil. Nanti malam dia ikut saya balik, naik kereta saya. Semut ni naik kereta saya, duduk dekat steering depan, dekat dashboard ni. Dia ikut sekali balik. Kemudian saya pun patah balik Sungai Baru, malam besok sampai, pagi besok sampai. Semut tadi pun turun pada kereta saya, balik ke sarang dia. Isteri dia nunggu di rumah. Awak ke mana? Waktu malam tak ada. Aku pergi tidur. Bila pergi? Pukul 11 malam. Balik bila? 6 pagi. Dia betul awak ni. Awak tu semut, faham tak? Memanglah aku tak jalan. Kalau aku jalan ke Pak Lahom tak sampai. Aku naik kereta Ustaz Kazim, laju gila pun tahu. Memang sampailah semut tu. Nabi Muhammad pergi naik ke langit, bukannya naik jalan kaki. Nabi Muhammad dibawa berjalan. Dibawa berjalan dengan kenderaan yang sangat pantas. Tak hairanlah. Cuba kita letakkan kepercayaan Isra' dan Mi'raj itu dengan tahap iman. InsyaAllah kita percaya dan kita yakin betul-betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad ni hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Allah iktiraf Nabi Muhammad ini hamba ni. Tuan-tuan, hamba ni, kalau Allah panggil hamba ni, nombor satu, ulama-ulama kata orang yang disebut oleh Allah di dalam Quran kalau dipanggil hamba, itu adalah untuk para nabi dan rasul.
Yang kedua, bila disebut sebagai hamba, orang itu adalah orang yang paling hampir dengan Allah Ta'ala. Bukan senang nak jadi hamba, tuan-tuan. Orang kita faham hamba ni benda hina, benda leceh, benda teruk. Benda leceh ni hamba. Suami dia kata, PA, bancukan kopi. Oi PA, biskut di mana? Oi PA, buatkan teh tarik. Oi PA, buatkan Milo tarik. Oi PA, buatkan Milo campur teh campur kopi tarik. Agak-agak PA tu cekak pinggang tak? Dia cekak pinggang, dia kata, awak ingat muka saya ni muka hamba, kata dia. Orang Melayu faham hamba ni kira kunta kinte. Yang mana faham kunta kinte dia faham. Buatlah kerja, makan tak cukup, tidur tak cukup, baju pun tak pakai, buatlah kerja. Kamu kerja apa dia? Saya hamba. Hutang banyak jadi hamba lah. Itu hamba dalam bahasa kita. Hamba di sisi Allah lain. Hamba di sisi Allah sangat mulia. Orang yang dikatakan hamba kepada Allah, orang yang beribadat sentiasa pada Allah. Orang yang dikatakan hamba kepada Allah disebut sebagai ibadur rahman. Hamba Allah yang diiktiraf. Bukan senang nak jadi hamba, tuan-tuan. Tapi hari ini kita senang mengaku kita ni hamba Allah. Tak percaya, nanti cuba tengok bulan Ramadan. Berapa ramai yang buat jadual untuk berbuka puasa di masjid. Malam pertama Haji Dola, malam kedua Haji Din, malam ketiga Kak Tipah, malam keempat Kak Tipah tertipu, malam kelima hamba Allah. Ada orang yang wakaf dekat masjid sejadah, dia tulis kat belakang, ikhlas daripada hamba Allah. Semayang pun tidak, nak ngaku hamba Allah. Hamba Allah ni darjatnya tinggi, tuan-tuan. Bila sebut Allah iktiraf kita ni adalah hamba Allah, maka kita ni bila doa mustajab. Kadang-kadang tak payah doa, kadang-kadang tak payah doa, berdetik je dalam hati, tuan-tuan, Allah Ta'ala terima doa kita. Itu jadi hamba. Tak payah doa pun. Setengah orang berdoa ni, ya Allah, begini doa ni, ya Allah. Itu masih berhajat benar itu. Dah dapat berhenti kan. Masa sakit, ya Allah, sakit, ya Allah. Saya kata sihat, ya, 5 bola. Dia maki ni referee. Oh, referee bodoh ni. Susah hati kita tengok orang tengok bola, tuan. Maki dia referee. Kalau saya letak jawatan, referee kan. Dengan linesman pun kena maki sekali. Oh, linesman bangku. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, ada orang yang berdoa macam-macam jenis doa. Ada yang doa macam itu. Ada yang berdoa sambil cakap. Nampak dalam TV putih kan? Hitam kan? Kejap amin, kejap amin. Ucap amin, kejap amin. Macam mana Tuhan nak doa, tuan? Cuba doa bertumpul betul-betul. Allah, ada yang doa tutup mulut. Ada juga tuan. Ada yang berdoa tangannya atas peha. Nak bagi tak bagi sudah. Ada yang pendek sangat doanya, ya Allah. Macam biasa lah, ya Allah, amin. Macam-macam sobat usia doa. Orang yang minta, orang yang jadi hamba Allah, terdetik pun Allah bagi dah. Baru terdetik dalam hati, ya Allah, aku nak pakai kereta, ya Allah, bagilah satu tempat, ya Allah. Tak banyak pun, satu tempat dia nak pakai. Dapat ke? Datang ramai-ramai ni, ya Allah, ramai gila orang mana nak duduk, ya Allah. Tiba-tiba ada orang pakai makcik, mana sini makcik? Dapat dia. Tuan-tuan, kalau nak dapat kerusi macam ni, bukannya susah. Tuan-tuan ambil tongkat, buat duduk lalu tu dia. Akan ada orang kesian, pakcik ni duduk pakcik. Orang dapat. Ini mesti baca lah, kadang-kadang tak lah baca lah. Bila kita sebut jadi hamba Allah, ya Allah, doa mustajab. Sebab tu tuan-tuan, jangan duk kata ke orang, jangan mengata kepada orang, jangan buat fitnah orang, jangan buat dajjal ke orang, jangan buat khianat pada orang. Kita tak tahu siapa yang kita buat jahat, kita tak tahu siapa yang kita khianat.
Mungkin yang kita khianat itu tarafnya hamba Allah. Dia mengadu pada Allah, tuan-tuan, seksa hidup kita. Baik, yang seterusnya, memperjalankan hambanya pada malam hari. Allah Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad pada waktu malam. Kenapa tak siang? Siang kan nampak. Ni malam-malam ni, ya Allah, nampak ke? Nampak, Alhamdulillah. Kena yang gelap dalam tu. Siang-siang kan nampak, Ustaz. Kenapa memperjalankan pada waktu malam? Maka ulama-ulama bincang, kenapa waktu malam? Jangan tengok Nabi Muhammad je, cuba tengok Nabi Musa. Nabi Musa mula-mula menghadap Allah di Bukit Tursina, nak dapat wahyu kitab Taurat, berlakunya pada waktu malam. Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan Nun pada waktu malam. Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah pada waktu malam. Kenapa banyak malam? Sampai ada surah dalam Quran nama dia Suratul Lail. Kenapa ada satu benda yang disebut oleh Allah di dalam Quran dengan satu perkataan Qumil Lail, bangun, hidupkan malam? Kenapa tidak ada surah siang? Macam orang perempuan, istimewa sangat orang perempuan. Ada satu surah nama dia An-Nisa, surah perempuan. Surah saya, surah kami laki-laki tak ada. Surah Ar-Rijal tak ada. Tapi surah orang perempuan ada. Hebat gila. Mesti orang perempuan ni hebat. Kalau tidak, takkan Allah nak buat nama Quran nama surah perempuan. Banggalah kakak. Orang perempuan hebat. Orang perempuan ni kuat. Lebih kuat daripada kami orang laki-laki. Kalaulah kami kuat, mesti Allah bagi kami mengandung. Pasal kami tak kuat, sebab tu kami tak mengandung. Akak-akak ni kuat, sebab tu Allah bagi mengandung 8 anak, 10 anak. Tak percaya dia tengok anak dia tidur dekat ruang tamu, semua tidur atas toto semua. Ya Allah abang, semua budak-budak ni pernah dalam perut saya abang. Ya Allah, dahsyat gila saya abang. Orang gila pun tak dahsyat macam ni abang. Allah bagi dekat orang perempuan hebat. Orang laki-laki tak kuat lagi, tuan-tuan. Kalau kuat mesti dia bagi kami mengandung. Kenapa Allah tak bagi kami laki-laki mengandung? Cuba bayar, tuan-tuan, untuk imam mengandung. Macam mana rokok tu? Sudah 8 bulan setengah, nak rukuk pun tak sampai. Allah, separuh je dapat rukuk. Sami Allah, manjanya. Nak turun pun turun tangan dulu. Allah, dah bersalin cuti 4 bulan 3 bulan. Orang tanya dia, Imam Dolam mana? Dia bersalin semalam. Borok benar pun. Sebab tu Allah tak bagi. Bayangkan tuan-tuan, tu hak di luar sana tu abang polis dia duk iring saya tu. Laki-laki polis, abang Fauzan tadi. Bayangkan kalau askar mengandung. Polis satu balai mengandung. Ketua balai, inspektor, Cip, Ton, Haji Deng, Sarjan Deng cuti kan. Apa yang tadi? Cip Pot hari ni lah. Penjenayah seronok tak? Seronok jenayah. Ore, kenapa? Inspektor Sahab Saleh. Sebab itu Allah tak bagi. Allah ni atur elok dah. Orang perempuan ni memang kuat. Kalau tak kuat, dia tak mengandung. Kuat apa Ustaz? Kuat lupa. Orang perempuan ni kuat pelupur. Kalau tak pelupur, tak nak salin dah. Tuan-tuan, kita ada pisau. Satu hari kita potong daging, tertikam tangan kita, tertoy, aduh sakit ya Allah. Pisau tu kita ingat tak? Pisau ni lah yang kita makan. Jaga-jaga pisau ni tajam. Lepas ni jauh je tuan-tuan. Hari tu sekali kita goreng ikan, minyak kena muka, berdebu. Ya Allah sakitnya. Lepas tu pakai helmet full face goreng ikan. Sobat lahum kita goreng ikan lah. Ikan ni lah yang meletup muka hari tu. Pak, sakit Ustaz tahu. Meletup kat sini Ustaz, udah tanda hitam sini Ustaz.
Habis tu makcik goreng ikan tu sekarang masih bayar nak makcik tu mak rempit untuk pakai helmet. Senang ustaz. Tetapi orang perempuan kalau sakit bersalin, mana ada orang perempuan yang dah bersalin lepas tu tak nak bersalin? Sebab dia lupa, dia kuat lupa, dia lupa sakit dia bersalin. Kalau lah orang perempuan tu tak ingat lagi sakit bersalin, tak nak bersalin tak. Sakitnya bersalin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 5 jam lepas bersalin, nurse bagi dekat dia, akak, tahniah, gegel. Suami pun datang, pegang tangan, pegang rambut isteri ustaz. Terima kasih ya, bagi dekat abang anak gegel. Sakit tak ya bersalin? Sakit apa? Sakit sangat. Lepas ni dia tak nak dah bersalin. Kalau abang nak anak, abang je beranak. Itu baru 5 jam. Masuk 5 bulan, dia dah lupa sakit. Baby tu dah pandai senyum, baby tu dah pandai main-main acah-acah, baby tu dah pandai merajuk, baby tu dah tidur geram. Waktu tidur dia cik 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 cik. Dia ambil handphone, dia ambil gambar baby cik 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 cik. Dia hubung dekat FB dia. Kak beda dah menukar gambar profile. Dah tak hubung gambar beda, hubung gambar baby ni sekarang. Masuk 8 bulan mengandung pula tak beda. Hari itu dia cakap tak nak dah mengandung, sakit sangat, abang je beranak, sekarang dia pula. Sebab itu Allah Ta'ala bagi benda ni kat orang perempuan. Sebab itu Allah letakkan istimewa. Allah letakkan malam ni sangat istimewa. Sampai ada satu surah dalam Quran nama dia Suratul Lail. Sampai ada satu ibadat khusus pada waktu malam nama dia Qiyamul Lail. Mana ada Qiyamun Nahar. Hebatnya tuan-tuan. Kerana apa? Maka ulama-ulama berkata kerana waktu malam adalah waktu yang paling sesuai untuk beribadat dan merapatkan diri kepada Allah Ta'ala. Waktu malam, siang-siang sibuk, siang-siang sibuk ke bendang, buat ladang. Mana ada orang cok kelapa sawit malam juga. Ada orang pergi ke sawah malam. Yang saya pernah jumpa orang menanam cili waktu malam pukul 2.30 pagi. Yang tu pernah saya jumpa. Di mana? Di Kelantan. Dia nampak MH370 lalu. Wartawan datang ke rumah dia. Hamba nampak masa tu hamba tengah cakap. Hamba tengah menanam cabai. Orang nampak cahaya tu datang. Masa tu pakcik buat apa pakcik? Oh masa tu pakcik tengah duduk kebun. Ayah ke 2.30 pagi tanam cabai tu tuan. Nampak benar menipu itu kan. Nasib baik orang Melaka tak sebut. Saya pun nampak MH7 lalu depan rumah saya. Masa itu tuan-tuan semua orang mengaku. Kejap di Perak mengaku, kejap di Pahang mengaku, kejap Terengganu mengaku. Semua orang mengaku. Subhanallah. Tuan-tuan, malam adalah waktu yang paling sesuai untuk bertafakur. Sebab tu Allah kata dalam Quran, kata jafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Malam-malam ni mereka kurang tidur. Pukul 3.30 bangun, pukul 4 bangun. Apa buat? Munajat pada Allah. Kenapa begitu istimewa pada waktu malam? Kerana nur Allah Ta'ala turun pada waktu malam. Kebesaran Allah, cahaya Allah turun pada waktu malam. Mencari 3 orang. Yang pertama dia mencari siapa? Siapa yang bertaubat? Bertaubatlah, Allah nak menerima taubat. Waktu malam, waktu yang sangat sunyi. Waktu itulah kita taubat. Waktu itulah kita taubat. Waktu itulah kita rasa, ya Allah, jauhnya ya Allah, jauhnya aku ya Allah, taubat. Baru ni saya pergi ceramah naik kapal terbang tu. Cadang-cadang nak tidur lah atas kapal terbang tu. Nak tidur di darat, tak sempat tidur di langit kejap. Elok nak tidur tuan-tuan, pramugara datang lima. Ustaz, mengganggu ke? Tak.
Tadi nak tidur dah awak datang, jaga lah. Boleh tak duduk sebelah Ustaz? Saya nak berbual dengan Ustaz. Selalu tengok dalam TV je, sekarang depan mata saya, dia tak percaya sangat. Dia kata macam dialog Nobita pula. Jadi dia kata, Ustaz, saya dia lalan habis je lah. Sabar je lah. Dia sebab tuan-tuan, dia tak boleh nak cakap. Saya banyak dosa. Ada tak tahu terima taubat saya, Ustaz? Yang orang sebelah sana nengok kita. Yang orang depan saya rendak kecil-kecil pusing nengok. Ya Allah, saya kata abang, kalau dosa kita sebanyak pasir di pantai, dosa kita sebanyak pasir di pantai pun Allah ampunkan dosa kita. Taubatlah abang. InsyaAllah. Bukan kata abang dia ada banyak dosa, saya pun banyak dosa. Semua orang ada dosa. Saya pun taubatlah abang, saya banyak dosa juga. Sama-sama kita taubat. Tuan-tuan, ada satu makcik ni saya tabur rekod dia dengan marah saya tabur je. Nak marah makcik tu. Dia amanahkan pada saya, dia tak tabur tak. Dia datang ke bilik saya, di pejabat saya dah lama nak jumpa Ustaz. Ya, ada masalah tu tak? Saya nak cerita. Suami saya kahwin lain. Oh, lama dah kahwin lain, 15 tahun Ustaz. Kemudian saya baru tahu sebulan yang dia dah 15 tahun kahwin. Baru sebulan saya tahu dia sorok selama 15 tahun. Masya Allah, pandai dia sorok kan tu. Macam mana kau boleh tahu? Saya baca SMS dia Ustaz. Dia masuk bilik air, saya tengok ada mesej masuk. Saya buka, abang, dia nak balik. Dia keluar bilik air, saya tanya, siapa ni abang? Siapa ni? Allah Ustaz, luruh hati saya Ustaz. Betul? Angkat balik tak? Dia kata, dah luruh. Saya payah kali 15 tahun dia bohong saya Ustaz. Malam tu juga saya kata, abang, pergi rumah isteri awak yang muda. Awak tak bagi hak dekat dia 15 tahun. Dosa awak. Saya suruh dia pergi tu, saya marah dekat dia Ustaz. Saya geram Ustaz. Saya kecewa sangat. Saya kata, pergilah, layan isteri awak. Ustaz, lepas itu Ustaz, saya semayang malam, saya taubat, saya berzikir, ya Allah. Seronoknya Ustaz, sebab tak ada suami Ustaz. Selama ni saya tak boleh semayang malam. Asyik dia tarik saya. Selama ni saya tak boleh berzikir Ustaz. Asyik pegang dia tasbih, tok tasbih balik dia. Selama ni Ustaz, saya tak ada semayang malam, saya tak ada baca Quran, saya tak ada puasa sunat Ustaz. Sebab nak jaga suami Ustaz. Tetapi bila suami saya pergi rumah madu saya, ya Allah, saya khaskan diri saya untuk Allah Ustaz. Saya rasa seronok Ustaz semayang malam. Saya puasa, saya berzikir, saya baca Quran. Sebab suami saya isteri yang muda jaga. Tapi bila suami saya balik bagi giliran pada saya jaga pula suami saya. Besok dia pergi pula rumah isteri muda dia, saya tumpu balik pada Allah. Ya Allah Ustaz, seronok sangat Ustaz. Jadi Ustaz beritahu dekat orang-orang di sana, bermadu ni seronok. Itu dah. Yang marah tau, saya cuma menyampaikan wasiat dan amanah daripada makcik tadi. Dia kata, akak jangan marah saya. Tapi paling batu Ustaz ni kan. Saya ngaburkan saja tu. Jadi kalau nak tahu ke mana seronoknya ibadat tu, saya ni berusaha. Tuan-tuan, waktu malam ini adalah waktu yang paling kita dekat dengan Allah. Sebab pada malam-malam inilah tuan-tuan nampak, subhanallah, kehebatan. Nak bertafakur pada malam inilah yang paling seronok. Bangun pukul 3:30 pagi bertafakur, insya-Allah. Tak ada siapa pun ngacau. Piala Thomas pun tak ada di situ. Ini tuan-tuan tengok Piala Thomas sampai tak sembahyang. Lalai kalah dapat Thomas, bukan Thomas.
Tuan-tuan berzikir malam-malam menenangkan jiwa tuan-tuan 1000 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Di keheningan malam, tafakur di kesyahduan, merindui janji-Mu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa. Moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Ya Allah, ya Tuhanku, ku sujud pada kudrat-Mu, ku serahkan jiwa ragaku pada takdir iradat-Mu. Waktu malam kita seronok tuan. Sebab tu waktu malam ni orang banyak berfikir. Duduk di langit dia fikir. Masalah kita sekarang tuan-tuan, tak ada masa nak fikir pasal malam. Pasal apa? Malam-malam tengok bola, malam-malam makan ikan bakar, malam-malam makan tom yum. Duduk kedai teh tarik 2.30 baru balik. Sebab tengok Manchester lawan United. Akhirnya subuh terlepas. Sibuk tengok bola. Ni tak lama lagi Piala Dunia pula. Bukan Malaysia main pun, tapi dia pula yang sibuk. Aku main nak Brazil, kamu, aku Spanyol, kata dia. Aku England, aku orang Malaysia, aku Jepun lah, kata dia. Tak ada kena-mengena pun. Kalau Spanyol menang pun kita tak untung, kalau Spanyol kalah pun kita tak rugi. Tapi kalau kita tak beribadat, yang rugi kita. Maka Nabi Muhammad itu dibawa berjalan pada waktu malam. Dia menyuruh kita menghidupkan malam dengan mengabdikan diri pada Allah. Sebab tadi saya sebut dah, malaikat turun, cahaya turun, nur Allah turun. Dia cari siapa? Orang yang nak bertaubat, nak diampunkan dosanya. Yang kedua, dia cari siapa? Dia cari siapa yang minta, aku nak perkenankan permintaan dia. Siapa yang berhajat, mintalah, aku nak bagi apa yang dia hajat. Bangunlah. Ni berapa ramai ni, semua di sini ni yang berhajat belaka. Semua ada hajat. Pelajar saya tuan-tuan, dia penyakit kanser buah ni, kanser payudara. Saya ziarah dia, dia tak sihat, menung sakit. 2 tahun lepas tu saya pergi ceramah, saya tengok dia datang kerja. Akak sihat dah? Sihat dah Ustaz, saya kanser, bebas dari kanser. Saya tanya di mana buat rawatan? Hospital saya buat, tradisional saya buat. Tetapi tiap-tiap malam saya semayang malam Ustaz dengan suami saya. Tiap-tiap malam. Sekarang saya sembuh Ustaz. Kita hari ini bila sakit tak ngadu dekat Allah, ngadu dekat Panadol. Bila tak lalu dengan Panadol, baru jumpa doktor. Bila doktor tak boleh buat, kita jumpa pakar. Bila pakar tak boleh buat, kita jumpa ustaz. Bila ustaz pun tak boleh buat, jumpa bomo. Bila bomo menggeleng kepala, baru kita kata jumpa Tok Imam baca Yasin. Last kali baru baca Yasin. Kenapa tak mula-mula kita buat dengan Tuhan? Bukankah Allah kata dah, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tanya kepada mereka. Kalau mereka tanya kepada kamu, di manakah Allah? Jawablah, Allah dekat dengan kamu. Bagaimana nak jadi rapat dengan Allah? Bagaimana nak jadi dekat dengan Allah? Ibadat pada waktu malam, bangun pada waktu malam, baca Quran pada waktu malam. Orang-orang ini tuan-tuan berhati hati dengan orang macam ini. Berhati-hati. Sebab doanya sangat mustajab. Sebab rumahnya dipenuhi dengan malaikat. Orang nak buat khianat tak boleh, orang nak buat jahat tak boleh. Sampai Nabi kata orang macam ini, ittaqu firasatil mu'min fa innahu yubsiruna bi nurillah. Jaga-jaga kamu dengan firasat orang yang beriman, sebab mereka melihat dengan pandangan Allah Ta'ala. Allah yang ajar mereka, jaga mereka. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak jadi orang hebat, kena bangun sembahyang malam.
Di sini banyak ibu-ibu yang komplain, anak tak nak dengar cakap. Bapak-bapak komplain, anak tak nak dengar cakap. Tok Imam komplain, anak buah tak nak dengar cakap. YB komplain, anak buah tak nak dengar cakap. Banyaknya orang tak nak dengar cakap. Ustaz komplain, orang tak nak dengar cakap. Asyik ustaz cakap, anak murid dia pun cakap. Kenapa jadi macam itu? Saya minta tuan-tuan, kalau nak jadi orang yang hebat, nak jadi orang yang dihormati, nak jadi orang yang anak-anak sanjung kita, hormat kita, nombor satu, tiru Nabi Muhammad. Nah, Allah kata pada Nabi Muhammad, qumil lail illa qalila, bangunlah sembahyang malam walaupun sedikit. Anak-anak yang melawan cakap kita sebab kita mak bapak tak pernah bangun sembahyang malam. Isteri-isteri yang tak hormat kepada kita sebab kita suami jarang sembahyang malam. Suami-suami, isteri-isteri yang suami tak kasih, suami garang sebab akak-akak jarang sembahyang malam. Bangun sembahyang malam. Ustaz-ustaz kadang-kadang berceramah, orang marah dia. Kadang-kadang bila orang berceramah, orang lari marah ke dia. Orang cakap dengan dia, suruh ustaz ni bangun sembahyang malam. Daripada jauh orang gerun pada dia, orang suka pada dia. Kalau pemimpin orang tak hormat pada dia, suruh pemimpin ni sembahyang malam. Hormat orang tuan-tuan. Rahsia yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad 3. Sebelum kita keluar, sebelum kita jadi orang di tengah masyarakat, nombor 1 kata Allah, sembahyang malam. Nombor 2 kata Allah, jaga kebersihan, jaga kehebatan kamu, jaga pakaian kamu, jaga wasiyabaka fatahhir, jaga pakaian kamu. Allah suruh kita buat benda ni. Solat malam, jaga kebersihan, dan bangun beri peringatan. Qum fa'anzir, cakap, jangan tak cakap. Selagi mana tuan-tuan diam, tuan-tuan belum jadi hebat. Nak jadi orang hebat, bercakap walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kalau betul, cakap betul. Kalau salah, tegur elok. Jadi tuan-tuan, malam ini adalah waktu yang paling sesuai sekali untuk kita beribadah. Dihiasi dengan bintang-bintang yang sangat hebat, dihiasi dengan bulan yang sangat hebat. Maka malam ini begitu istimewa sehingga ada satu malam, kata Allah, lebih mulia daripada 1000 bulan. Namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tak ada bulan Rajab, tak ada bulan Syaban, dia cuma ada dalam bulan Ramadan. Ni bulan Ramadan kita dah nak hampir lah, lagi sebulan lebih sampailah Ramadan. Ada orang marah Ramadan sampai. Kenapa lu datang balik ke dia? Baru dia tu raya dah datang balik. Aku rasa baru je kita sambung raya kan, dah puasa balik. Dia mana silap kalender ke? Tak, macam mana segala raya kamu sambut, macam mana tak rasa kejap? Raya puasa kamu sambut, raya haji kamu sambut, Cak Gomel kamu sambut, raya Ponggel pun kamu sambut. Sebab tu tiap-tiap hari sambut raya tuan-tuan. Lah, puasa pula. Patutnya bulan Ramadan berseri-seri wajah, berseri-seri masjid, berseri-seri semua jemaah. Yahu, alhamdulillah, Ramadan dah nak sampai. Ini yang berseri-seri peniaga pasal Ramadan. Demo je seri hehehe gelak. Sepatutnya kita Ramadan bulan yang suci, patutnya kita seronok. Wajah muslimin berseri-seri. Sebab apa? Bulan keampunan. Sebab apa? Bulan nak naik di darjat. Sebab apa? Bulan dihapuskan dosa. Pahala wajib 70 kali ganda. Pahala sunat dapat pahala wajib. Subhanallah. Dan ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Kena rebut. Tuan-tuan kena faham, Lailatul Qadar ni bukan pokok tumbang, bukan pokok sujud. Saya sebulan tunggu setiap malam tak tidur. Tunggu apa? Tunggu pokok sujud. Nanti jumpa haram. Memang haram pun. Kalaulah pokok tumbang malam Lailatul Qadar sujud, rumah tuan-tuan di kampung ni banyak pokok. Rumah tengah-tengah kawasan pokok. Pokok durian belakang, rambutan kiri, belah kanan pula durian, depan pula pokok kelapa. Kalaulah Lailatul Qadar tu pokok sujud, agak-agak rumah tuan-tuan tu tengah duduk tidur, tumbang pokok sujud, pum, runtuh dapur. Apa tu abang? Lailatul Qadar. Tak apa, masuk kita repair lah. Tak apa sikit.
Sebab ada orang faham macam itu, pokok tumbang. Ada yang faham Lailatul Qadar ni air jadi beku. Tuan-tuan ni tepi laut, bayangkan laut beku. Lu kapal tengah laut, jam kapal. Kapten, kapal tak bergerak kapten. Kenapa? Laut beku. Oh, itu Lailatul Qadar. Sabarlah, besok cek dah balik. Mana ada tuan-tuan. Tetapi yang saya pernah jumpa sekali, sekolah saya tiap-tiap malam, tiap bulan, sepanjang bulan Ramadan, setiap tahun, dah 8 tahun saya buat, malam-malam daripada malam pertama sampai malam terakhir, Qiyamul-Lail. Saya dengan makcik-makcik pondok semua sembahyang, makcik pondok sembahyang malam. Sekali dulu masa nak sembahyang dalam pukul 4:30 pagi, belakang sekolah saya tu ada kebun pisang. Jadi daun pisang tu, pokok pisang tu bukan tumbang. Daun-daun pisang tu semuanya melipat ke arah kiblat. Yang tu saya pernah jumpa. Kalau itu tanda-tanda Lailatul Qadar, alhamdulillah. Semua pokok pisang tu, semua menghadap ke arah yang sama. Subhanallah, Maha Suci Tuhan. Ada satu makcik tu menangis, ya Allah Ustaz, Lailatul Qadar ke Ustaz? Ya Allah, ya Allah. Saya kata, makcik, pergi sembahyang. Menangis bukan dapat Lailatul Qadar. Yang disuruh sembahyang, menangis dapat apa? Pahala menangis 1000 tahun. Tuan-tuan, 1000 bulan. Yang tu saya jumpa, lepas tu saya tak jumpa dah. Yang air beku, sekali juga saya jumpa. Saya buka peti ais, ada bagi atas sekali. Masa tu dalam pukul 4:30 pagi tu, beku tu. Ustaz yang tu tiap malam, waduh Ustaz. Tuan-tuan, lepas ni kita penuh kalah masjid. 10 malam yang terakhir kita cari Qiyamul-Lail. Ini 10 malam yang terakhir berapa banyak dah orang dah jarang ke masjid. Yang opah-opah makcik nak, makcik leha, makcik tipah, tertipu semua. Sudah minta maaf. Sama-sama dia orang minta maaf. Malam ke-20. Oh leha weh, minta maaf lah, tu tak jumpa dah. Kan malam besok ada lagi. Malam besok tak datang dah sampai habis Ramadan. Nampak kuih. Sudah siap minta maaf. Tak nak datang dah, nak buat semprit, kuih bakar, kuih bangkit, kuih tidur. Yang itu makcik pergi beli kat pasar Belambak, tak pun beli malam raya. Offer lagi lelong 4-10. Tetapi Ramadan itu je tahun kita sekali. Lailatul Qadar sekali aja dalam setahun. Cari. Tapi saya rasa sekarang, zaman sekarang bukan macam zaman dulu-dulu. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dah berbeza sangat. Dulu buat kuih, sekarang ku sembayang. Dulu, sekarang semua ke masjid. Bagus, alhamdulillah. Anak pun dah telefon, mak jangan buat kuih. Dah beli kuih dah. Kami dah beli lemang, kami dah beli ketupat. Mak saya buat apa dah, mak sembayang je. 40 je kuih. Nanti bila habis raya, anak tu juga buat balik kuih raya tu balik KL. Apa benar nipu kamu begitu? Subhanallah. Dulu tuan-tuan, kalau orang buat kuih, haram kita boleh makan. Dia bagi makan yang hangit je. Tu dulu, zaman dulu. Mak buat ke semprit, dia tekan, dia semprit. Bila dibakar je semprit, hangit. Dia lebur, dibubur satu tempat yang hangit. Yang elok bubur satu balak. Bila anak dia datang, mak nak kuih, ambil yang hangit. Yang mana sifat raya, ambil yang hangit. Siang kat budak, bawa sepiring kuih semprit, duduk atas tangga. Rumah orang Melaka tu tangga kan cerita cantik tu kan. Duduklah atas tangga makan, ngap. Hangit apa rasa? Balik bapak daripada terawih, banyak kuih bedah membuat. Ada 5 jenis abang. Boleh rasa satu? Ambil yang hangit. Lalu nasi raya. Suami buat ambil sepiring, duduk sebelah anak akan tangga makan. Nak tengok orang ambil mercun. Dua-dua hitam gigi. Kita serupa hadir untuk ubat luka.
Tengah duk makan tu tuan-tuan, orang main beracun tu tembak dia. Mati dua beranak. Sekarang tahlil apa nak jamu? Tak jamu semprit. 3 malam. Belum raya dah makan semprit. Tok Bila tanya, apa yang semprit tu? Dia agak arwah sebelum mati nak semprit. Sebab tu akak tahu ini, makanlah kuih, beli mahal-mahal, anak nak makan, bagi makan. Nanti raya nak makan apa ustaz? Makan biskut miri pun sah. Ini disimpan. Akhirnya mati anak, tak menyesal. Anak beli baju raya lagi 4 hari nak raya anak pakai. Ditampaknya anak. Baju ni baju raya, kenapa pakai? Masuk 2 hari nak raya, mati budak. Pakai je lah. Apa nak simpan-simpan tuan-tuan? Suami minta makan semprit, bagi makan. Mati pun puas hati. Sebab dia makan. Macam mana suami kamu boleh mati leha? Dia makan ke semprit atas tangga, tergelincir jatuh mati. Tapi saya puas hati lah sebab dia nak. Dia nak semprit, dia makan je. Puas hati tak? Puas hati. Anak kita minta makan semprit almond London, bagilah makan. Mau nak almond London. Itu buat anak simpan raya. Ya Allah. Nanti raya makan Kalau mati waktu nyesal tak? Mau ke almond London, makanlah. Almond Melaka pun tak apa, makan. Kalau dia mati pun puas hati. Jadi akak-akak, suami akak cuma minta sayang je. Bagi je lah. Kalau dia mati pun puas hati. Mesti ada orang perempuan cuek kawan. Balik nyambak tu. Saya buat contoh. Antara buat semprit dengan sain, mana susah? Susah buat semprit ke susah menyain? Kalau semprit boleh bagi, takkan sain senang. Baiklah, kalau senang juga. Tuan-tuan, jom kita buat ibadat. Bulan Ramadan akan datang ribuan ibadat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Cari waktu malam, jangan tidur lah. Pukul 3 pagi, kejutkan isteri, kejutkan anak-anak, jom ke masjid. Dan masjid 10 malam yang terakhir dengan dikunci lah. Buka. Tok Imam ke, Tok Bila, Tok Siap, AJK dan KKKK, semua tidur dalam masjid. Ni kadang-kadang AJK masjid tak tidur. Masjid tak datang, tidur sekali. Pukul 3.30 bangun. Subhanallah, alhamdulillah, manggil orang. Dan kita pula ahli kampung ni dengan marah. Mamakak dah. Dia baling plastik pada rumah dah. Saya pernah pergi ceramah tuan-tuan. Elok nak ceramah, speaker tak bunyi. Pada testing siang ke pagi tu elok ustaz. Malam nak ceramah tak elok. Besok pagi ni jenuh repair. Kenapa tak elok? Rupanya ada orang gunting wayar kat atas ni. Boleh ganas gila tuan-tuan. Subhanallah. Bila tu bila bangun pagi 10 malam. Subhanallah. Alhamdulillah bang. Dia orang dah bangun dia mulai. Jom semayang. Pergi semayang. Waktu ini waktu yang sangat mustajab berdoa. Waktu yang paling hampir dengan Allah. Waktu yang Nabi hidupkan. Waktu malam. Sebab tu bila kita fikirkan malam ni seronok tuan-tuan. Malam bagaikan ada tersimpan sejuta rahsia. Malam dihiasi bintang-bintang, keindahan tiada taranya. Malam. Lepas ni tuan-tuan, jom hidupkan malam. Kemudian tuan-tuan, ke mana Nabi pergi? Masjidil Haram, pergi ke Masjid Al-Aqsa. Itu nama dia Isra. Tempat yang paling sesuai. Nabi kata 3 tempat ni kamu kena pergi. Lepas tu nak pergi mana pun, pergilah. Yang pertama Masjidil Haram, Makkah. Abang-abang yang mana belum pergi haji, belum pergi Makkah, pergi. Daftar. Saya tengok sahabat saya daftar 2071. Namanya dia naik. Subhanallah tuan-tuan. 2071. Kita bayangkan sekarang 2014. Dekat 50 tahun tuan-tuan. Kalau umur dia sekarang 50 tahun, 100 baru nama dia naik tuan-tuan.
Kalau umur 100 tahun maknanya dah tukar alamat. Tak duduk dah Kuala Sungai Baru tuan. Datang ke rumah dia pun sebaik ngantar. Oh ini moyang saya gitu. Di mana alamat dia ni? Ini surat haji ni. Pergi belakang masjid ada lorong. Belakang sikit lagi. Itu bukan kubur. Itulah. Asrama baru ni. Ya Allah tuan-tuan. Saya pergi ke Singapura hari Sabtu dan Ahad lepas. Saya ceramah di Singapura. Orang Singapura komplain. Dia kata, Ustaz, kesian orang nak pergi umrah. Di Singapura, Ustaz, peraturan yang terbaru dari Arab Saudi, hanya 100 orang boleh pergi sekali umrah. Yang lain-lain tunggu. Balik yang 100 ini, baru yang 100 yang lain pula pergi. Ini peraturan terbaru. 100 pergi, yang lain tunggu. Balik yang itu, baru pergi yang lain. Saya pun geleng kepala. Masya Allah, dahsyat ya. Apa Arab Saudi buat macam itu? Saya pun balik ke Malaysia hari Isnin semalam. Datang satu travel, datang jumpa saya. Dia pun pening kepala, Ustaz, saya datang nak minta Ustaz recommend sikit. Ustaz telefon lah PM ke siapa ke. Ustaz rapat dengan PM. Saya kata mana dah rapat jauh, rapat tak ada pun. Kata mana, tolonglah Ustaz. Saya kata kenapa? Saya punya visa jemaah umrah saya tak boleh pergi. Kenapa tak boleh pergi? Peraturan Arab Saudi, Ustaz, untuk Malaysia dia bagi 200 orang je sekali pergi umrah. 200 pergi umrah, yang lain tunggu. 200 ni balik, barulah 200 yang lain pula pergi. Semalam saya Singapura 100, dekat Malaysia baik sikit dia bagi 200. Lepas ni tuan-tuan, lingkuplah syarikat travel ni. Dah bertukar nama jadi Trouble, tuan-tuan. Sebab tu akak-akak di sini kalau tak dapat visa, jangan marah pada travel. Jangan marah pada ejen. Marah pada Arab Saudi. Memang dia tak pergi pergi juga. Alasan dia penyakit MERS. Alasan dia sesak dalam pembinaan. Jadi akak-akak kalau nak pergi 2016. Yang mana dah pergi tuan-tuan, alhamdulillah, lega kita. Yang mana dah pergi umrah, dah pernah pergi haji ni lega tuan-tuan. Yang mana tak pernah pergi tu, bila nak pergi tuan-tuan? 200 orang satu negara je. Ini undang-undang hak dia orang buat. Nak kata apa tuan-tuan? Orang Arab Saudi memang macam itu. Orang Arab Saudi ni tuan-tuan, dia malam ni dia mimpi 200 orang. 200 orang. Pagi besok 200 orang lah dia cakap. Dia style macam itu. Berubah-ubah undang-undang dia. 26,000 orang jemaah haji umrah Malaysia terkandas sekarang. Ejen semua dah pening kepala. Tiket dah beli. Ground di Mekah, Madinah dah bayar. Visa tak dapat. Tak boleh pergi tuan-tuan. Masya Allah. Nabi kata tempat yang kamu kena pergi nombor 1, Masjidil Haram. Nombor 2, tempat yang kita kena pergi apa? Masjid Nabawi, Madinah. Nombor 3 apa yang kena pergi? Masjid Al-Aqsa di Palestin. 3 tempat ini pergilah. Lepas tu kamu nak jalan ke Amerika, jalanlah. Kamu nak jalan ke mana pun, jalanlah. Kadang-kadang kita tuan-tuan Mekah tak sampai. Nun, Mongolia sampai tuan-tuan. Buat apa pergi Mongolia? Banyak gunung. Tuan-tuan, ada orang yang tak pergi ke Madinah. Everest sampai. Bersusah payah naik Everest. Hok ke dia tak. Tengok-tengok jumpa dengan Mas Joko Anwar. Tok Bomo Indon. Saya orang Indonesia. Kalau ada ilmu tidak ada. Nggak sampai Gunung Everest. Dia tampar dia kat 5, demam tu. Main kat 5 sekali dia tampar. Dengan bombo, kotak-kotak. Dia terus pergi ke Banting dia juga. Kita kadang-kadang panjat gunung sampai. Masjid ni ada berapa anak tangga tak sampai. Isra' dan Mi'raj Nabi bermula dari masjid. Inilah tempat dia. Kita tak boleh pergi Masjidil Haram. Kita tak boleh pergi Masjid Al-Aqsa. Orang bergaduh, orang tembak. Kenapa tak pergi Masjid Hasanah? Kenapa tak pergi masjid dekat rumah kita? Kenapa kita tak mulakan perjalanan untuk menuju kepada Allah, beribadat dalam masjid, mengimarahkan masjid,
tidur dalam masjid, belajar dalam masjid. Masjid adalah rumah kita. Ni sebelah kanan kita ni padang cantik, misi rumput elok-elok, main bola. Masuk waktu solat, semayang di masjid. Anak-anak muda main takraw dekat kaki lima masjid. Habis semayang mandi-mandi, main. Tak mandi pun tak apa, peluh bukan najis. Orang Melayu kalau peluh dia tahan. Dia semayang ni, mak jawab. Mak kata, peluh lagi mak, baru main bola ni elok. Mana boleh mandi-mandi peluh dia. Nanti badan rosak. Apa masalah peluh? Peluh bukan najis. Air liur bukan najis. Peluh pun tak najis. Itulah semayang masalah. Tak ada rosak baju basah tak. Peluh tak najis. Pergi semayang. Saya keluar air dia ni. Kalau agak-agak baju tu penuh dengan peluh pasal main bola, perah baju tu, pakai balik. Allahu Akbar. Sah semayang. Tuan-tuan makan roti canai, yang tepung roti canai tak peluh. Begini. Dia punya tepih peluh tu sampai orang hujung tu. Hujan ke? Peluh mamak tu tuan-tuan. Ada tuan-tuan tak makan roti dia? Tarik selamba je. Rangung ya. Aku suka dia pasal roti dia tu lemak apa? Tak lemak, apa gini peluh. Bukan najis. Saya duduk di kampung saya Batu Kurau, Taiping, Perak. Saya orang Taiping, orang Batu Kurau, orang Durian. Di kampung saya ada seorang yang pandai buat pecel. Kalau kenduri kahwin, dia yang buat pecel berbesen-besen yang besar. Orangnya apa? Jambang, bulu penuh, bulu dada, bulu lengan. Ya Allah, orang panggil dia Tok Awang Bulu. Bila dia buat pecah tuan-tuan, dia tak guna senduk, dia kacau. Dia gaul, dia adul, guna tangan dia. Dengan bulu penuh. Yang paling saya seronok, bila dah habis rata dia gaul, dia tarik. Yang tak nampak, alhamdulillah. Yang nampak tak nampak. Najis tak? Macam kita pergi kenduri kahwin, satu meja 4 orang. Kita 3 orang, tiba-tiba datang pakcik, nimbang punya kuat. Semalam Perak menang lawan Sarawak 4-1 lah. Pakcik ni orang mana ni, Melaka ke Perak? Nimbang tak habis-habis, tiba-tiba air liur ada seketul terbang. Buk! Jatuh dalam gulai. Najis tak gulai tu? Tak najis. Jatuh nampak, berkuih je. Pakcik, air liur pakcik tu bukan najis. Dia ambil camca, dia kacau. Tak ada. Tuan-tuan ambil gulai tu, tuang dekat dalam pinggan. Makanlah habis pakcik. Ya Allah, tak apa, tak najis. Ustaz, macam tadi dia kacau Ustaz kan? Dia kacau kan? Macam air dia tu nampak seketul tu, dia ambil dibuang Ustaz jadi tak? Oh boleh juga. Tak jadi apa tuan-tuan? Tuan-tuan, masjid tempat kita nak ibadat, di sinilah yang kita kena gerakkan masyarakat. Sebab tu ada hikmah kenapa Nabi nak menuju kepada Allah dari masjid. Maka nak buat perubahan pada masyarakat juga daripada masjid. Sekarang tuan-tuan tengok kuliah-kuliah, ceramah sekarang, Masya Allah tuan-tuan. Ya, zaman sekarang ni zaman orang minat ceramah. Cuba tengok malam ni, luar berdiri tu tak duduk lagi tu tak. Orang minat, zaman orang minat. Maka bila orang minat ni tuan-tuan, sambut tangan orang. Yang datang malam ni 50% anak-anak belia. Mereka minat pada agama. Sambut. Orang dah suka pada agama, tiba-tiba kita sambut dengan program maksiat. Tak kena. Anak muda sana, makcik lihat, makcik nak, makcik tipak. Semua nak pada agama. Haji Dola, Lebay Bidin, Kasim Selamat, semua minat pada agama. Mak Topul, Acik, semua minat pada agama. Sambut. Orang dah hulurkan tangan. Macam lagu search lah.
Sambutlah tanganku kawan, aku takut tenggelam. Oh jangan minta sambut, sambutlah. Macam malam ni lah. Ini, nah besok cuti sekolah dah bermula. Anak-anak tuan-tuan nak duduk di mana? Tengok TV di rumah, main handphone di rumah, main game di rumah, main komputer di rumah, main Facebook di rumah. 2 minggu setengah cuti sekolah. Apa anak-anak kita buat? Apa masjid buat untuk cuti sekolah? Tak ada apa, Ustaz. Kenapa tak sambut? Kenapa tak sambut? Anak-anak kita datang malam ni ramai-ramai. Cuma kita tengok budak sekolah punya ramai malam ni. Mereka nak agama. Tiba-tiba masjid umum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bermula malam besok kita akan mula memanggil dan mula menempatkan pelajar-pelajar sekolah rendah selama 5 hari 4 malam sepanjang cuti sekolah. Sesiapa yang berminat untuk menghantar anak-anak, sila daftar diri dan sila isi borang. Programnya apa? Tidur dalam masjid, ataupun tuan-tuan nanti buat asrama 2 tingkat di sini, ada duit tidur dekat asrama. Sabtu, Ahad cuti, tidur dekat masjid. Cuti sekolah 3 minggu, tidur dekat masjid. Belajar di masjid, semayang di masjid, tuition di masjid. Tak jadi baik budak tu. Ini peranan kita. Kita duk kata mak rempit jahat. Pernah kita panggil mak rempit? Kita kata mak rempit dia race motor tak habis-habis. Pernah kita race kali ni? Dia rupanya umum, Tok Bila pun jadi umum. Sampai dekat garisan penamat, Tok Bila. Oh, apa main aku? Oh, Rozal ni hadiah Tok Bila ni. Hadiah apa? Bosnya. Aku pun dapat juga ke? Kata Tok Bila. Tuan-tuan, mereka bukan musuh kita. Mak rempit bukan musuh kita. Anak-anak bukan musuh kita. Remaja-remaja bukan musuh kita. Mereka kawan kita. Mereka kawan kita. Jadi kita sambut minat mereka pada agama. Sabtu Ahad duduk di masjid. Sediakan asrama elok-elok, pengajian dalam masjid. Yang mulai dalam masjid. Main bola di masjid. Tengok wayang di masjid. Kita bimbing dia orang. Suruh bersihkan tandas. Cinta pada masjid, bersihkan kolak masjid, bersihkan kapek masjid. Lama-lama semua orang seronok main masjid. Kita sekarang bila dah pegang vacuum masjid, tak bagi budak-budak pegang dah vacuum kapek. Bila budak nak pegang je vacuum, masak, dia masuk tu 4 kali dah masak. Cuba kita buat majlis penyerahan tugas. Vacuum ni sangat istimewa. Orang lain tak boleh pegang vacuum ni, melainkan saya Cik Siap. Pakcik percaya pada kamu. Kamu Din dan Don. 3 orang kamu ni Pakcik amanahkan vacuum untuk kamu. Bersihkan masjid. Pakcik percaya pada kamu. Ada mampu mengubah. Tuan-tuan tak bangga budak 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun dapat vacuum. Itulah kerja dia tuan-tuan. Balik daripada sekolah, apa dia pergi? Masjid. Dia vacuum tiap-tiap hari. Budak sekolah ni, besar budak jalan ni tuan. Pergi vacuum. Tu cara dia. 3 orang dah jadi baik. Nama dia Mak Vacuum. Pergi tarik budak yang duk karaoke tengah malam tuan-tuan, duk menyanyi. Tak habis-habis mencari, tak jumpa-jumpa juga. Tak apa yang dia cari, dia kita pun tak tahu. Tak pernah ku alami, tak mungkin ku hindari. Dihimpit perasaan, bayangan ku rawat. Di dalam jaga ku tercari-cari, di dalam tidur termimpi-mimpi. Siapakah gadis misteri? Tengah-tengah dekat karaoke tu imam datang. Akulah dia. Suara kamu cukup sedap macam Mega. Kalau pakcik lantik kamu jadi Bila boleh tak? Dia betul pakcik. Dia betul lah ni.
Saya rocker kecil. Mana punya? Pakcik dulu go-go muda. Kamu setakat rockers. Pakcik go-go tahun 69. Bukan setakat lagu Melayu je, lagu orang putih pun hafal. I want all your hands. Sekarang pakcik dah jadi bila. Kamu latih, aku latih kamu jadi bila. No. Tarik 5 orang dalam kampung kita, tuan-tuan, anak-anak jadi bilal. Baiklah dia orang. Dah. Kita tengok yang naik motor merepek dulu laju. Wow, itu berani mati. Wow, berani mati. Terbang tuan. Motor dia berhenti, dia terbang. Astagfirullahaladzim. Lagu lembu. Lembu tu melekat dengan motor. Tuan dia mana? Terbang. Itu namanya Superman. Berani mati tuan-tuan. Orang yang berani mati macam ni apa? Suruh mereka belajar mandi mayat. Sebab mereka tak takut jadi mayat. Bayangkan tuan-tuan, dalam kampung kita, kita latih 10 anak-anak muda 17, 16, 15, 18 tahun grup mandi mayat. Sekarang yang mandi mayat pun tua seorang. Bayangkan kalau jadi mayat, siapa nak ganti dia? Bila kita buat proses mandi mayat, dia datang belajar pun dia dah nak jadi mayat. Ustaz tanya faham untuk imam. Masuk 2 hari dia pula lepas. Ustaz tu jugalah yang mandikan mayat ni. Sekarang kita latih 10 orang anak-anak muda yang boleh mandi mayat. Asal ada kematian, 10 anak muda di kehadapan. 3 pagi mayat sampai daripada KL, dia orang dah tunggu dah. Baca Yasin, baca Quran, lepas sembahyang subuh balik rumah, lepas sarapan pagi mandi mayat, pukul 10 sembahyang mayat, 11 pagi ke bumi mayat. Talqin, selesai masalah. Kawan-kawan dia tengok apa? 18 tahun boleh mandi mayat, hebat gila. Hebat gila. Minta pula peruntukan pada YB bagi uniform untuk grup mandi mayat. Uniform khas. Naik motor tulis kat belakang uniform. Grup mandi mayat. Dia nak rempik naik motor, dia orang potong. Grup mandi mayat. Seluruh terus. Itulah cara dia. Masalah kita ni bila tengok anak muda tak kena, tengok anak muda jahat. Masalah ni kita tak nak bagi ruang dan masa, peluang untuk mereka. Daripada mana nak bagi ruang dan peluang? Masjid ni tarawih akan datang ni. Dia yang jadi Bilal, orang muda. Gila dengan orang lama. Orang lama pun hebat. Slow je dia punya apa nama sebelum sembahyang. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Tenang kita rasa. Datang malam besok anak muda dah. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Enggak. Makcik leha yang balik langsir tu pun orang anak Siti Pak. Tak semua tuan-tuan. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah. Bila dia semangat, yang harus semangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata tuan-tuan orang pun ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bila Nabi. Dia tak boleh selawat. Kalau dia nak macam penting pula. Bila Nabi. Yang budak-budak main guli bawah, lambat lagi. Ya Allah. Cuba kita tengok Nabi Muhammad, dia buat sahabat-sahabat dia anak-anak muda mereka. 18 tahun dihantar jadi dia benar. 15 tahun dihantar orang mengajar Quran. 15 tahun dihantar jadi dia benar. Jadi mufti 18 tahun di Yaman. 18 tahun jadi jeneral perang. 18 tahun buat saja tuan-tuan. Kita hari ini kita tak lagi.
Saya minta pada JK surau, JK masjid, latih 5 orang anak-anak muda kita belajar sembelih korban. Ni yang ada sembelih korban ke mana? Udah kena Parkinson sekarang. Ketok tangan. Macam mana nak sembelih? Lembu mana yang risau? Aku ni mati ke tak mati? Macam mana tuan? Kalau suruh anak-anak muda ni yang duduk diri ni sikit punya ramai anak muda, badan tegak semua. Kalau nak sembelih kambing seorang dia pun cukup. Kambing tak melawan tau. Dia kambing. Sembelih malah melawan. Dah melawan pun lah teruk. Kambing pun selera tau. Abang-abang, saya nak sebut mandi mayat lah paling senang. Mandi orang hidup susah. Mandi mayat senang. Mandi cucu menangis. Nak basuh berak anak menangis. Mandi cucu dia main sabun, licin dalam bilik air. Mandi mayat mana dia main sabun? Dia mayat baik mayat dia. Susahnya. Kita tolak nak basuh belakang dia jerus, ikut. Kita tarik ke depan, jerus belakang dia, ikut. Kita angkat kepala dia, nak buang najis dia, ikut. Mana ada kita angkat kepala, mayat tanya kita, apa main kepala tu? Tak pernah dia, kita. Kalau ada mayat cakap dia tu, tobatlah untuk imam pula tu. Lompat pintu, tinggal habis dari kapal dulu. Ya Allah, jadi adik-adik di sini jangan takut. Mandi mayat paling seronok, paling senang. Saya seronok mandi mayat tuan sebab apa? Pahala dapat. Nombor 2, tempelekat dapat. Tempelekat dapat, bantal dapat. Bantal yang lapik mayat tu kan dapat. Habis-habis baca telekit, tika dapat, bantal dapat. Ustaz ni tak ada apa nak pergi kat ustaz. Bantal ustaz. Tak apa kak, saya tak apa bantal banyak. Tak apa ustaz, sini kat ustaz. Sebab tu di rumah saya banyak bantal banyak. Jadi kalau akak-akak datang tidur rumah saya, itu lah bantal dia. Dalam minggu apa yang kita susah. Tuan-tuan, daripada Masjid Al-Aqsa Nabi naik ke langit. Kenapa pergi ke langit? Kenapa tak pergi ke bumi? Pergi dalam tanah ke? Dalam lautan Hindi ke? Kenapa naik di langit? Tuan-tuan, yang ni yang saya nak kabar. Ni baru masuk isi. Yang tadi bukan bimah. Dia punya isi ni baru tahap ni. Kenapa ke langit? Cuba tuan-tuan tengok. Allah sumpah banyak tak benda di langit. Allah sumpah benda di dunia. Apa dia? Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Wattin wazaitun buah bukit Tursina. Allah sumpah. Apa lagi yang Allah sumpah dengan bumi? Apa yang Allah sumpah dengan bumi? Cuci kira. Apa benda yang Allah sumpah dalam Quran yang disebut sebagai wawul qasam? Wawul qasam ialah waw sumpah. Waw yang berada di awal surah Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu waw sumpah demi Al-Quran yang bijaksana. Wal asr, demi waktu asar, demi masa. Waw itu dipanggil waw sumpah. Waw yang di awal surah tu waw sumpah. Wawul qasam, waw sumpah. Orang Melayu waw ni buat lagu. Buat lagu. Panca Sitara buat lagu. Bila larut malam waw. Itu malam. Itu sumpah letak di atas. Allah sumpah apa? Dia di bumi buah tin, buah zaitun, bukit Tursina. Yang Allah sumpah masa wal fajri wal asri wad duha wasyamsi wad duhaha. Allah sumpah dengan masa. 3 masa yang Allah sumpah. Wal laili, malam Allah sumpah. Wal nahari, demi siang Allah sumpah. Itu demi masa. Tetapi yang Allah banyak bersumpah ialah di langit. Benda-benda di langit.
Apa dia Allah sumpah di langit? Was-samaa'i wat-tariq, demi langit. Allah sumpah wal qamari idza talaha, demi bulan. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Wan nazi'ati gharqa, demi bintang. Cuba tuan-tuan tengok surah di dalam Quran, berapa banyak surah tentang langit. Surah bulan, surah bintang, surah najm. Benda-benda macam ni adalah benda-benda yang sangat hebat. Sebab tu Allah suruh kita tengok di langit. Di situ ada kekuasaan-kekuasaan Allah. Saya duduk di sini, tuan-tuan, nampak kapal terbang je lalu. Nampak cahaya kapal terbang. Siapa yang menerbangkan kapal terbang itu? Allah. Saya seronok, tuan-tuan. Bukan tak seronok juga, sedih juga kapal terbang hilang. Sedih juga. Buat macam mana? Kita tak jumpa hilang ke? Terjunam ke? Kita pun tak tahu. Buat macam mana benda hilang? Kita serah. Tapi apa yang kita lihat daripada kejadian kapal terbang hilang? Dah banyak dah, tuan-tuan, juruterbang kita yang baca doa. Dah banyak dah penumpang-penumpang naik kapal terbang baca doa. Dulu saya naik kapal terbang buat selfie. Sekarang abang Yasin dah baca doa dah. Subhanallahi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin. Saya masuk dalam kapal terbang, mas, dah ada dah buku doa. Sila ambil satu, doa perjalanan. Pakat duk ambil seorang satu dulu, sampai dekat saya tak ada. Saya kata ni, cik, tak ada lah. Dah habis dah ustaz, sabar je lah. Lagi pun ustaz dah hafal kan. Saya memang dah hafal, saya nak benda tu, nak balik rumah, tunjuk kat orang rumah. Dan dia tak percaya jadi penumpang. Tuan-tuan, hari ni dengan sebab itu, tuan-tuan, Masya Allah. Dulu-dulu kita naik kapal terbang, pasang dekat telinga dua, cocok dekat sini, tengok Mr. Bean. Gelak atas kapal terbang, gelak. Sekarang kita dah baca Quran, kita sekarang kita ingat, alhamdulillah. Yang ketiga, apa masalah dia? Bila kapal terbang ni hilang, tuan-tuan, semua orang ambil berat pasal kapal terbang. Makcik bedah dekat kampung pun dah tahu lah pasal kapal terbang. Kapal terbang tu kenapa dia macam radar satelit tak dapat kesan? Kata opah cik. Opah dia jawab, transponder ni dimatikan. Umur 79 tahu transponder. Dulunya dia tahu spender. Sekarang transponder pun dia dah tahu. Subhanallah. Cuba tengok, tuan-tuan. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat, kami memudahkan urusan kamu di langit. Kami memudahkan urusan kamu di langit. Senangnya, tuan-tuan, hari ini naik kapal terbang 8 jam dah sampai ke Mekah. Yang tuan-tuan kata dia nak bersikap tu apa? Nak mana je dia? Mekah. Nak bersikap? Saja nak berkembang kan? Sampai ke highway patah balik. Kelas halau, keluar. Bersikap dia balik lagi. Ada bersikap di kantor kau nak kerja. Dah ada kapal terbang naiklah. Allah bagi kemudahan. Traffic light tak ada, apa pun tak ada di atas. Bayangkan traffic light ada di atas. Apa terbang nak jalan ni? Kenapa kamu kari? Lampu merah. Tak ada, tuan-tuan. Kamu jalan sajalah. Siapa yang memudahkan? Allah. Tuan-tuan tengok burung. Burung terbang. Seronoknya kalau aku jadi burung. Kan lagu Piramli itu. Kalau aku burung, aku terbang sekarang juga. Kan lagu Ahmad Dolah Cik dengan Nona Asia kan, Rokiah Wanda kan. Baiklah, baik belayar rakit, janganlah sampai putus talinya. Kasih sayangku bukan sedikit, jikalau boleh mati bersama. Senang je tuan. Segala-gala sudah ku siap, menunggu Dinda bilakah datang. Jikalau Kanda ada bersayang,
sekarang juga tanda terbang. Neneng. Tahu Ustaz ya? Al-Hafiz. Tuan-tuan, kita dah sebut kalau aku ada sayap, aku terbang, tak payah sayap, naik kapal terbang. Naik kapal terbang lagi bagus daripada jadi burung. Duduk dalam kapal terbang, ingat tidur. Burung kena mengepak lah burung. Dia lalu tepi kita tengok air orang. Apa tengok orang letih kita. Aku letih tau, kau sedap je. Nampak tak tuan-tuan, Allah bagi pada manusia ada pramugari di atas. Ya Allah, tolong dia tau. Ustaz nak apa? Kita ada guava, orange, mango atau tea, coffee. Saya nak Melo. Melo Ustaz buat kat rumah je. Sabar je lah tuan-tuan. Ya Allah, semua. Saya naik Royal Brunei, pakai tudung cantik tuan-tuan. Rambut tak nampak Arab Saudi pun kalah, Qatar pun kalah, Mas lagi kalah. Tutup aurat ni habis, tudung semua habis, tak nampak apa. Yang kita dia pakai kebaya, belah pakai kebaya. Sekali nampak tutup, sekali dapat buka, tutup. Dosa pahala. Tak tengok rugi. Udah sebelah kita. Duk tunduk nak tarik nasi je dulu kan. Tengok sebelah dia. Astagfirullah. Ya Allah, tuan-tuan Brunei pakai tudung, litup habis. Selamat tuan. Bila saya pergi tandas kakak, tumpang tandas, silakan. Kan kita beradab kan. Nak kena tandas, tapi terbaru tak izin akak, minta tumpang tandas je. Silakan keluar tandas, encik ni setazim kan. Ya, boleh bergambar? Boleh. Tapi tandas tak apa. Asal sabun lah tuan. Ya, lepas tu tuan-tuan, boleh satu selfie Ustaz. Astagfirullahaladzim. Sebelum Ustaz duduk, kami nak denda Ustaz. Denda apa? Boleh nyanyi tak kalau berjodoh? Boleh rakam gambar tuan-tuan. Kalau jodoh tak ke mana, atas langit pun nyanyi tuan-tuan. Tidak manukan, walau gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Terima kasih Ustaz. Nak jadi kapal betul. Faham. Tak faham sudah. Lah dia kata, terima kasih Ustaz. Nanti nak jadi kapal betul. Allah Allah. Luluh pasal hati saya. Kalau dah faham sudah. Dah ada mak betul tuan-tuan. Maknanya ada suami lah. Tuan-tuan, bila sebut di langit, Masya Allah, tidak ada tiang. Khalaqas samawat bighairi imad, dijadikan langit tanpa ada tiang. Bayangkan tuan-tuan kalau tiang langit tongkat ke bumi. Tuan-tuan dekat rumah macam mana? Nak naik ke kapal terbang macam mana? Dia minta kepada semua penumpang berada di tempat duduk masing-masing, kerana kita nak mengelak tiang langit. Allah dicipta tak ada tiang cantik. Di langit ada jalan udara, ada koordinat, ada magnitude, adanya frekuensi. Ni handphone kita ni semua frekuensi. Radio frekuensi 96.9. Sinar Abang Jem suka anda bagaimana? Era ada frekuensinya, Melaka FM ada frekuensinya, televisyen ada frekuensinya. Daripada langit tuan-tuan, hebatnya langit, lebih hebat daripada bumi tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan nak kaya, kontrol langit. Sekarang orang yang paling kaya di Malaysia, orang yang pegang handphone, orang yang pegang Astro, antara yang paling kaya dalam dunia, paling kaya di Malaysia. Sebab dia kontrol langit. Ni cuba tuan-tuan tengok ni, handphone kita tak ada wire, semua guna teknologi lagi. Bayangkan malam ni datang 3,000 orang datang malam ni, 3,000 bawa handphone ada wire. Macam
lekat kaki tak sampai besok tak ada keluar. Ni wayar siapa pula ni? Aduh pula ni. Sangkut sepak jatuh hutang semuanya ada. Tapi sekarang wayar, dan wayar tu tak ada. Dan tak ada tu pula handphone yang tak tersilap. Nombor dia takkan pergi nombor orang lain, melainkan silap call. Abang, balik cepat. Siapa ni? Ini siapa ni? Oh, sorry. Ada tuan-tuan jenis macam itu. Satu makcik telefon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz? Ya. Ni yang Perkasam semalam tu, Ustaz kena makan cepat tu. Bagi tahu isteri Ustaz kena goreng cepat. Masak cepat. Takut busuk. Ni Perkasam ni bagi tahu tadi. Abang Din tak jadi mancing besok. Dah kejap. Kau nak cakap dengan siapa? Ini bukan Ustaz Dolah ke? Ini Ustaz Kazim. Tuan-tuan. Langsung tak ada koma, tak ada titik. Assalamualaikum. Ni Ustaz ni nak pesan ni. Budu yang bagi Perkasam semalam tu, bagilah Assalamualaikum. Ustaz Kazim ke? Ustaz Dolah ke? Tuan-tuan, tak pernah silap tuan-tuan. Tak pernah jam. Elok sampai nombor. Malam ni 1000 orang call anak dia call sekarang, mak dia tempat ceramah. Masing-masing dapat. Siapa punya teknologi? Allah bagi pada kita. Sebab tu Allah suruh kita kuasai langit. Langit ni sangat hebat. Tak ada siapa yang boleh sampai ke langit melainkan Nabi Muhammad. Sampai Sidratul Muntaha. Dan kita berbangga, umat kita ni adalah umat Nabi Muhammad. Bangga kita tengok. Tapi hari ni kita bangga sebab Malaysia masuk final Kawas. Seorang orang Melayu tak masuk, kita bangga apa? Demo punya kata, Ustaz, Jepun, Malaysia boleh menang tak? Saya kata, tak. Jepun boleh menang tak? Tak. Taklah Malaysia kata. Kenapa saya cakap macam tu? China yang kuat pun Jepun menang, tambah Malaysia. Tu dia tu. Pijak lah. Tengok jurulatih Jepun siapa? Pak Jubong. Pak Jubong mana pernah kalah? Tuan-tuan, nama tu Jubong. Saya kata bong, kalau bong dia faham. Ya Allah, realistik sikit. Masuk ke akhir tu pun syukur lah. Tetapi yang lebih kita jadi bangga sebab kita dapat menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Adam tak pernah ke Sidratul Muntaha, Nabi Ibrahim tak pernah sampai Sidratul Muntaha, Nabi Musa tak pernah sampai. Tiba-tiba Nabi kita sampai. Alhamdulillah. Dan kita dapat perintah solat daripada langit, tuan-tuan. Nabi jemput naik ke atas. Nabi dijemput naik untuk terima perintah solat. Jom abang-abang betulkan solat. Betulkan solat. Solat, as-salatu imaduddin. Ni semayang ke? Berapa banyak yang semayang lah. Susah hati tuan-tuan. Yang bar pun saya sebut dalam TV baru ni. Saya pergi masjid, satu masjid bar lah, ya Allah. Naik bulu roma saya juga. Hayya 'alal falah. Tengah sebut masuk balik hospital tuan-tuan. Buatlah elok. Semayanglah elok. Semayang ni tiang agama. Banyak orang mula-mula semayang dah salah. Takbiratul ihram dah salah. Ada yang tak takbiratul ihram tak bunyi apa. Tak bunyi apa. Mana nak stop? Takbir kena dengar pada telinga. Ini tak bunyi apa. Itu kalau ada direktor Ahmad Nisfu je. Nampak tuan-tuan, lepas ni akak-akak takbir elok. Ini takbiratul ihram tak bunyi Allah. Bunyi puaka ni yang rapi. Ini banyak ke apa? Itu kalau dia kemulai malam-malam, suami tidur tak katil, isteri bangun. Besok pagi lepas subuh dia nyembah bini dia.
Abang malam mimpi ke apa? Namanya mau tengok hantu banyak sangat. Sebutlah elok akak. Allahu Akbar. Allah. Bukan. Dia cakap hek habis-habis lagi. Nah, abang-abang, bila takbiratul ihram jangan batuk. Mana boleh batuk? Usolli Allah Allahu Akbar. Kahak terlalu degung pelan. Mana boleh batuk? Seduh pun tak boleh. Allahu Akbar. Ulang balik. Tak boleh. Subuh pagi besok Allah. Ni mengangan. Tuan-tuan tahu lah, ada orang yang menganga masuk hospital. Dia tak tutup mulut. Doa. Tak boleh tutup. Tuan-tuan jenuh buruk ni tuan-tuan. Dekat 4 jam baru tutup. Jadi yang mana menguat tutup. Ini doa. Dia bini dia apa? Sepak bini dia. Sebab tu disuruh tutup. Sebab ada orang bulan Ramadan dia tak tutup. Puasa dia tak tutup. Kenapa tak tutup? Setan rantai. Lepas ni mayam penting tu. Ada yang sampai sekarang tak penting semayang. Mengangkat takbir kat setengah jam. Allah. Dia nak rukuk ni. Dia tak macam berkehar. Dia ganggu kita tau. Nabi mana ada macam itu? Waktu kalau jumpa macam tu, tampol je datang. Bagi sekali Allah. Itu je ubat dia. Apa yang masalah dia? Yang herannya bila imam nak rukuk, dapat pula. Allah. Apa tu rukuk? Nama-nama nipunya. Bila semayang dah elok. Tak ada orang semayang takbir orang perempuan, ya Allah. Baju busuk. Tak basuh baju seminggu. Datang semayang masjid. Dia ganggu jemaah. Busuk masam. Pekat pening kepala dia. Tiba-tiba dia duduk sebelah kita. Kita angkat takbir. Allah, dia datang. Jadi apa ni? Takbir dia. Allah. Busuk gila. Sebab tu Nabi kata pakai wangi-wangi datang masjid. Dia ganggu jemaah. Apa ramai yang Allah macam mana dia datang Allah. Lalah dia buat batal. Batal lah kata dia. Jaga hati, jangan dikotori. Jagalah hati, lentera ilahi. Banyak orang yang bila terawih, dia bukan dia yang tahlil, dia bukan tahlil. Hati. Masa tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia buka mata la ilaha illallah. Biro dia la ilaha. Dia fikirkan masih la ilaha illallah. Di depan ni buat betul-betul. Jaga hati tuan-tuan. Naik ke langit ada apa? Ada bintang. Di langit ada apa? Bintang. Al-kawakib. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabi. Allah sebut al-kawakib, an-najmun. Allah sebut bintang. An-nazi'at bintang. Tuan-tuan, Allah nak suruh kita jadi bintang. Bila tuan-tuan jadi bintang dalam masyarakat, orang tak akan lupa pada tuan-tuan. Tak mungkin hilang cintaku padamu. Jom akak-akak jadi bintang kepada suami. 5 bintang. Isteri kamu dengan kamu bagi berapa bintang? 5. Semua yang hebat-hebat orang panggil bintang. Bintang popular, bintang sokan, bintang dan darjah kebesaran, bintang hotel 5 bintang. Sebab bintang itu yang paling bagus. Mana ada sebut 5. Hotel yang kamu duduk tu berapa batu? 1 batu setengah. Hotel yang kamu duduk tu berapa kayu?
Tak, hotelnya berbintang kan? 5, bagus, patutlah 5 bintang. Dia suruh kita jadi bintang yang bergemerlapan, yang menjadi tunjuk arah kepada pelayar, kepada pelaut. Nak tengok hujan bintang, nak tengok kemarau bintang, nak tengok kepada gerhana bintang, nak tengok kepada ikan di laut bintang. Kita menjadi petunjuk. Adik-adik, remaja-remaja yang datang malam ni tolong jadi bintang dalam masyarakat, yang mengharumkan nama kampung kita, yang mengharumkan nama Kuala Sungai Baru, yang mengharumkan nama kita. Harumkan kita dengan bintang. Jom jadi bintang. Akak-akak jadi bintang pada suami, yang menyinari hidup suami. Abang-abang jadilah bintang pada isteri. Jadi contoh, jadi seronok. Ya Allah, yang menjadi pujaan hatiku bintang. Kenapa kita tak nak jadi bintang, tuan-tuan? Jadi orang yang sangat istimewa. Jadi bulan. Bukankah bulan ada di langit? Tuan-tuan tengoklah 3 bulan ini, 3 benda ini semua menjadi pujaan manusia. Pertama, bintang. Berapa banyak bintang? Malam bulan di pagar bintang, tanpa seri cuaca malam, murni sungguh ciptaan Tuhan. Orang menjadi rujukan. Di waktu malam bulan mengambang. Dia puji bulan, dia jangan puji rimau. Di waktu malam rimau mengaum. Ada pandang lagi tak ada tahu. Dia puji bintang bulan, bintang bulan, bintang bulan. Engkau laksana bulan. Itu 24 piramid tengah kurus. Suara dia lain sikit. Tinggi di atas kayangan, hatiku dah tahu kawan. Tu waktu dia kurus, waktu dia gemuk lain pula suara dia. Tuan-tuan, bila kita sebut tentang bintang, tentang bulan, tentang matahari, ini adalah cahaya kehidupan. Tuan-tuan, di sini pemimpin, YB pemimpin. Dia matahari, dia bulan, dia bintang kepada rakyat. Di sini Tok Imam, Tok Siap, Pembilat, pengurusi AJK Masjid, bintang kepada orang kampung. Saya ustaz, bintang kepada anak-anak murid saya. Saya adalah orang yang menjadi ketua dalam rumah tangga, saya adalah bintang. Abang-abang adalah ketua, suami bapa dalam rumah tangga, bintang. Contoh yang paling baik datang daripada bapa. Anak tengok, kau lah bintang hatiku. Tuan-tuan, jom kita jadi bintang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak balik ke Kuala Lumpur. Besok pagi ada rakaman Oasis. Lepas rakaman Oasis, balik ke Teluk Ikan. Pergi Teluk Ikan. Lepas Teluk Ikan, baru balik Lumpur. Tuan-tuan, nanti di bulan Ramadan nanti, tuan-tuan tengoklah rancangan Iqra. Saya akan baca Quran di bulan Ramadan. Okey, Astro Oasis. Kalau dah jodoh, buat baca Quran. Jadi ambil Quran di rumah, baca dengan saya depan TV. Ikut saya baca. Cuma tak boleh tanya. Jangan tanya pula, Ustaz ni panjang pendek. Azim masa tu pekak dia kata dengar apa. Dia baca je. Sebab benda tu rakaman. Jangan macam dia buat tanya pula, ni Ustaz, ni Nur mati ni macam mana kira Allah? Ustaz ni tak mau jawab, memang tak jawab pun tak dengar. Jadi tuan-tuan, insya-Allah perkembangan Islam di negara kita sangat hebat. Buktinya malam ni tuan-tuan. Buktinya macam ni. Mudah-mudahan Allah merahmati kampung kita, merahmati semua yang hadir, yang tak hadir, Allah rahmati kita. Ampunkan dosa-dosa kita, naikkan darjat kita, dan kita niat dalam hati kita, kalau ada pahala atas kehadiran kita ni, kita sedekahkan pada mak kita, bapa kita, sama ada yang hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Jadi tuan-tuan, banyak orang besar pada saya minta saya bawa air penawar 30 juzuk. Saya dah bawa dah tuan-tuan. Tuan-tuan hanya perlu baca Al-Fatihah untuk ubat, penamah hati dan sebagainya. Surah, bukan baca Fatihah.
Jangan baca Fatihah pula. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Cukup 7 kali dah surah sampai habis. Minumlah, sakit kepala dah apa dah. Kismis saya minta hanya makan 21 biji saja. Ada CD-CD saya. Dan yang terbaru ada buku saya, Cukup Hanya Allah. Buku yang terbaru saya. Jadi sangat bagus untuk mendidik jiwa. Jadi ada jualannya, ada di gerai, dua jualan di belakang ni. Tuan-tuan boleh beli untuk sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah Manjui. Saya jemput tuan-tuan. Saya dah datang ke Masjid Tanah ni kerap sangat. Dan saya rasa daripada Masjid Tanah ada 4 bas pernah melawat sekolah saya. Jadi saya undang lagi tuan-tuan, pada 22 hari bulan Jun saya nak sambut ulang tahun sekolah saya yang ke-8. Jadi tuan-tuan boleh buat rombongan, ajak YB kita pergi melawat. Dari Sabah datang, dari Indon datang, dari Brunei datang, dari Arab Saudi datang, insya-Allah. Dari Amerika pun datang. Yang tak datang Kuala Sungai Baru. Jadi datanglah, tengok, mudah-mudahan tuan-tuan boleh buka di sini sekolah pondok. Ambil apa yang saya buat di sana, buat di sini. Dan tuan-tuan datang nanti tengok budak-budak tahfiz saya bercakap bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Arab, bahasa Jepun. Sebab kami belajar 6 bahasa di sana. Budak yang paling kecil 6 tahun dan yang